dipegang oleh musuh Islam. Pentadbiran dunia dipegang oleh musuh-musuh Islam. Di mana orang Islam? Sedangkan Nabi SAW merupakan pemimpin yang hebat. Nabi SAW merupakan imam yang hebat. Nabi SAW antara tentera yang hebat dalam memperjuangkan agama Islam sehingga saat ini. Oleh sebab itu, cara untuk kita jaga keturunan kita dan menjaga Islam tidak lain dan tak bukan dengan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah telah keluarkan kita daripada kesesatan dan kegelapan. Manakala orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang tauhid, dia mengeluarkan kita daripada terang kepada kegelapan. Dan nak bagi kita sesat, nak bagi kita jauh daripada Islam, nak bagi kita jauh daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka jadilah manusia itu orang yang kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sidang Jumaah yang dirahmati Allah, hari ini JAKIM telah mengenal pasti penyebaran ajaran-ajaran sesat yang cukup menakutkan. Sedangkan kita di Malaysia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam keadaan ini pun terdapat hampir 100 ajaran sesat yang telah dikenal pasti. Tidak termasuk lagi golongan-golongan yang mempunyai pemikiran liberal yang mentafsirkan ayat Quran mengikut nafsu. Tidak kira lagi orang-orang yang mereka ini tidak percaya kepada Al-Quran, hanya percaya kepada hadis. Dan ada satu kumpulan pula yang tak percaya kepada hadis dan hanya percaya kepada Al-Quran yang dinamakan Quraniyun. Dan ada pula golongan yang tak percaya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan hanya percaya kepada sains dan teknologi. Oleh kerana itu, kita mempunyai tanggungjawab yang besar, wahai bapa-bapa sekalian, wahai para suami sekalian, untuk mendidik isteri-isteri kita, anak-anak kita ke jalan yang benar. Apakah kaedahnya? Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah menjelaskan beberapa kaedah macam mana kita nak pastikan anak-anak kita ini, keturunan kita, generasi kita, rakyat kita di Malaysia berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pastikan anak-anak kita, generasi kita kenal rumah Allah Azza wa Jalla. Masjid bukan datangnya hanya untuk di bulan Ramadan. Yang hari ini kita penuhkan Ramadan, bulan Ramadan dengan masjid. Masjid penuh di bulan Ramadan, orang penuh di bulan Ramadan. Tetapi pada bulan Syawal, orang sudah mula kekurangan. Anak-anak muda sudah tak datang ke masjid, tetapi penuh di mall-mall, supermarket dan sebagainya. Tak salah untuk berada di mall, tak salah untuk berada di supermarket, tetapi masjid mesti dihidupkan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari nanti, apabila azan berkumandang di seluruh negara, termasuk negeri Terengganu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu, kedai-kedai, mal-mal tutup untuk orang solat berjemaah di masjid dan surau. Selepas habis solat,
kedai-kedai buka kembali untuk mereka berhibur dan sebagainya. Semoga amalan ini dapat diteruskan di negara kita sebagaimana berlaku di negara Arab Saudi. Ini salah satu cara untuk kita menarik umat Islam menghidupkan rumah Allah. Kalau rumah Allah tak dapat dihidupkan, bagaimana akidah dalam diri anak kita akan berterusan? Itu yang pertama. Nombor dua, didiklah generasi kita untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu itu sangat penting. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu akidah, ilmu agama dan sebagainya. Itu sebabnya datang antara maghrib dan isyak, subuh, untuk kita sama-sama mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Dan saya nasihatkan juga kepada guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid dan surau, tidak hanya melakukan lawak-lawak semata-mata, tetapi fokus kepada kitab yang ingin diajar. Baca kitab daripada kulit ke kulit dan berikan maklumat yang betul supaya masyarakat yang hadir tidak boring dan tidak bosan, tetapi mereka balik dengan ilmu. Yang ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak kekalkan momentum akidah ahli sunnah wal jamaah, pegangan akidah yang kuat dalam keturunan anak-anak kita. Kita sebagai ketua keluarga, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, orang lelaki mentadbir rumah tangga. Tolonglah tunjukkan contoh yang terbaik. Tunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadilah bapa, jadilah suami yang berpegang dengan syariat Islam. Macam mana anak kita nak hormat kita kalau kita sendiri tak ikut syariat Islam? Kita nak suruh anak kita semayang tapi kita tak semayang. Kita nak suruh anak kita baca Quran tapi kita tak baca Quran. Kita nak suruh anak kita bangun subuh, kita tak bangun subuh. Itu sebabnya jadikanlah contoh yang terbaik dalam rumah tangga. Sebab itu Nabi SAW, afdalun nas li ahli, manusia terbaik dalam keluarga adalah Nabi SAW. Nabi manusia terbaik dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, sebab Nabi menunjukkan contoh yang terbaik. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Sifat Nabi, akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jika ini dapat dilaksanakan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya yakin anak-anak kita akan membesar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak akan terlibat dengan akidah-akidah yang sesat. Sebagai contoh, sebagai contoh golongan batiniyah, sebagai contoh golongan ekstrim dalam agama, sebagai contoh golongan-golongan yang menggunakan akal dalam mentafsirkan Al-Quran dan sebagainya. Dan ini antara proses yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, iaitu Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh-musuh Islam dia akan cuba nak bagi generasi orang Islam ini terus lalai dan tidak berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi menerusi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pertama, seluruh umat Islam hendaklah berhati-hati dengan pelbagai bentuk penyebaran ajaran-ajaran sesat pada hari ini. Jangan cepat menerima, tetapi mengkaji, menyelidik semua dakwah-dakwah yang disampaikan. Ada orang dia kata saya jumpa Nabi secara yaqazah. Jangan terima, kecuali kita bertanya kepada pakar-pakar, kepada mufti-mufti, kepada mereka yang alim dalam bab-bab.
Nombor dua, jika terdapat keraguan terhadap sesuatu pengajaran, maka hendaklah segera melaporkan kepada pihak berkuasa. Baru-baru ni ada seorang bertemu dengan khatib, bercakap kepada khatib bahawa kawan dia tidak sembahyang 5 waktu. Bila rakan-rakan memberi nasihat, sembahyanglah 5 waktu. Dia kata, minta maaf, saya tidak ikut syariat Nabi Muhammad, tetapi saya ikut syariat Nabi Daud alaihi salam. Ada juga orang-orang seperti ini. Kalau dia seorang yang tua, tak ada masalah. Tetapi anak muda, dan dia boleh menarik orang-orang lain untuk turut bersama, maka perkara ini telah direport kepada pihak Jabatan Agama Islam. Ketiga, percayalah, hanya akidah yang sahih dapat mencerminkan sebuah negeri itu, negara itu, negara yang disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Telah kusempurnakan untuk kamu wahai manusia agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah ku redha bahawa Islam itu menjadi agama kamu. Tidak ada agama lain kecuali Islam. Justru elakkanlah daripada kita percaya kepada gabungan-gabungan agama dan sebagainya, kerana ini adalah sebahagian daripada dakwah untuk menjatuhkan perpaduan umat Islam di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita sama-sama berselawat, kerana selawat itu adalah merupakan sunnatullah wa sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرهون السلطان محمود المقتفي بالله شاه، وأنزل رحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانة سرنجاني.
واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.